sejahtera, selamat kembali selepas bercuti. Cikgu harap anda semua lebih bersemangat berbanding hari-hari sebelum ni. Okey, hari ini cikgu nak mengajar kamu semua tentang bagaimana kita nak membuat rumusan berdasarkan pembacaan kita. Sebenarnya, PDP pada kali ini adalah kemahiran membaca untuk membuat rumusan. Sebelum tu, kita akan lihat apa itu rumusan dan kenapa perlunya ada rumusan dan apa yang perlu ada dalam membuat rumusan. Okey, baiklah. Rumusan pertama, petikan berfokus, iaitu tiada kata kunci pada arahan soalan. Takkan ada soalan mengatakan anda perlu mencari sekian-sekian. So, kamu semua kena mencarinya sendiri berdasarkan teks. Jadi, apa yang kamu perlukan perlu membaca dengan teliti dan mendapatkan apakah kata kunci kepada soalan itu. Kemudian, yang kedua, jumlah perkataan tidak melebihi 100 patah perkataan. Kamu tak boleh melebihi 100 patah perkataan. Dan seterusnya, markah yang diberikan adalah hanya 15 markah dan waktu menjawab adalah 15 minit. Okey, seterusnya, dalam membuat rumusan ni, apa yang kamu perlu ada adalah idea utama iaitu pendahuluan, kemudian idea sokongan dan juga penutup. Kat mana nak dapat benda ni semua dapat dari petikan itu tadi. Sebab tu kamu kena membaca petikan tu dengan teliti dan betul-betul. Jangan main-main baca untuk faham. Bukan baca untuk hafal, kamu baca untuk faham. Kemudian rumusan boleh ditulis dalam satu perenggan atau 3 atau 2 perenggan. Okey, sekarang ni kamu dah tahu apa itu rumusan. Sekarang ni kita akan tengok pada teks dia pula. Okay. Contoh macam tadi dia kata tiada arahan pada soalan kan. Kamu tengok soalan kat sini. Baca petikan di bawah dengan teliti. Berdasarkan petikan tersebut, tulis satu rumusan yang panjangnya 80 hingga 100 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud perkataan. Maksudnya anda boleh mengubah ayat tanpa mengubah maksud. Maksudnya kat sini, saya mandi. Contoh, itu idea utama. Tapi kalau kita ubah ayat sikit, saya mandi setiap hari. Kita tahu semua orang akan mandi setiap hari. Jadi, tanpa mengubah maksud. Okey, sekarang kita baca sama-sama. Dewasa ini, ramai murid sekolah mengambil peluang bekerja sambilan. Okey, kita tahu kat topik kat sini adalah bekerja sambilan. Okey. Walaupun perkara ini belum meluas di Malaysia, tetapi boleh direnungi faedahnya untuk kepentingan murid di sekolah. Okey. Sekarang kita tahu topik pada petikan ni adalah pasal bekerja sambilan. Jadi kita akan tengok apakah dia punya isi penting ataupun idea utama. Sekarang ni kita dah dapat dah idea utama iaitu bekerja sambilan. Kepentingan bekerja sambilan. Kemudian apakah idea sokongan? Dengan bekerja sambilan, murid dapat belajar berdikari tanpa membebankan ibu bapa, terutamanya yang berpendapatan rendah. Dengan bekerja sambilan juga, murid dapat mendidik untuk mencari wang sendiri di samping mengelola pembelajaran dengan cekap. Okey, jadi kat sini nampak tak? Dia menunjukkan apakah faedah, apakah kebaikan sekiranya anda, murid-murid ataupun pelajar ni bekerja sambilan. Jadi, kita boleh dapat idea utama iaitu kepentingan bekerja sambilan. Jadi, kamu kena cari idea sokongan, isi-isi penting yang menyatakan apakah kepentingan kamu semua bekerja sambilan. Okey, seterusnya kita akan tengok pada aktiviti 1. Pertama, berdasarkan petikan yang dibaca, tandakan betul pada idea utama. Agak-agak kamu pada yang tadi tu apa dia punya idea utama? Adakah idea utama dia ataupun topik dia sebab-sebab murid bekerja sambilan ataupun kebaikan bekerja sambilan ataupun langkah menggalakkan murid bekerja sambilan? Kamu tengok balik. Tadi dia nyatakan kalau murid bekerja sambilan dia dapat apa? Dia dapat apa? Dia dapat apa? Kan? Jadi apakah benda itu? Jadi itu akan menjadikan idea utama kepada rumusan kamu. Nanti kamu tandakan mana satu yang betul. Cikgu tunjuk ni je, nanti kamu tunjuk. Kamu buat yang betul. Seterusnya, aktiviti 2. Bina perenggan idea utama yang sesuai berdasarkan aktiviti 1. Macam tadi kamu dapat dah apakah idea utama. Jadi kamu tulis, sambung, maafkan cikgu, hilang N. Petikan membincangkan apa. Apa. Contoh tadi, kalau cikgu kata, cikgu kata
contohlah dia kata petikan membincangkan kebaikan bekerja sambilan. Okey, jadi kamu tulislah balik. Petikan membincangkan kebaikan pelajar bekerja sambilan. Dari mana nak tahu, nak dapatkan idea utamanya berdasarkan aktiviti satu yang tadi. Okey, seterusnya. Langkah kedua ataupun aktiviti yang seterusnya, aktiviti ketiga, kamu kena tulis senaraikan balik idea-idea sokongan, isi-isi penting yang kamu dapat berdasarkan teks tu tadi. Kalau kamu jumpa 5 lah, kalau jumpa 6 lah. Kamu boleh tulis semua selagi tak melebihi 100 patah perkataan. Nanti kamu tulis je kat sini Nanti tulis dalam kotak. Buat kotak dan tulis dalam buku. Seterusnya aktiviti 4. Tandakah pada perenggan penutup. Tadi kita dah ada idea utama iaitu pendahuluan, sokongan, isi penting. Lepas tu kena ada penutup. Penutup ni apa pula kamu kena buat? Penutup ni kamu kena rumuskan balik. Kesimpulannya apa yang perlu dibuat. Apa yang perlu buat kat sini. Contohnya kesimpulannya ibu bapa perlu mengawasi anak-anak. Contoh. Kesimpulannya ibu bapa perlu mengawasi anak-anak dan guru. Ataupun kesimpulannya ibu bapa dan guru perlu membimbing murid yang bekerja sambilan supaya tidak ketinggalan dalam pelajaran. Jadi kamu tandakan. Dan apa yang terakhir, kamu perlu membuat rumusan penuh berdasarkan contoh ini. Petikan membincangkan idea utama. Antara kebaikan bekerja sambilan adalah idea sokongan. Kamu tulis, tulis. Dan akhirnya kesimpulan. Cikgu nak maklumkan sekali lagi, kamu boleh mengubah ayat tapi tak boleh mengubah makna. Contoh, macam tadi cikgu katalah, kita tahu semua orang mandi setiap pagi, tapi petikan hanya menyatakan saya mandi. Jadi petikan bila kamu ubah, kamu tulis saya mandi menggunakan air. Memanglah kita mandi menggunakan air. Jadi maksud dia masih sama saya mandi. Cuma sekarang kamu tambah saya mandi menggunakan air. Kamu boleh menambah atau mengubah tanpa mengubah makna yang asal dia. Kamu tak bolehlah kata saya mandi. Idea utama saya mandi, dia mengata saya makan. Tak boleh. So kamu kena ubah mengikut kesesuaian. Jadi itu sahaja dan cikgu harap kamu semua okey dan esok untuk S2 ini akan jadi kamu punya pembelajaran pada hari Selasa. Untuk S1 yang mana yang tak dapat join Google Meet cikgu tadi, kamu boleh gunakan video ni sebagai rujukan. Terima kasih.